Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran jenayat untuk darjah 6, yang mana hari ini kita akan lihat pelajaran 5, iaitu pelajaran yang terakhir, tajuk Al-Jihad. Jadi untuk jenayat darjah 6 hanya ada 5 mata pelajaran saja, dan Al-Jihad ini merupakan merupakan tajuk yang terakhir. Okey, lepas ni kita akan teruskan dengan ulang kaji. Habis pelajaran 5 ni kita dah mula nak buat ulang kaji, kita nak fokus pada peperiksaan. Okey, baik, kita teruskan. 5.1 Pengertian Al-Jihad. Al-Jihad dari segi bahasa ialah mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Pada istilah pula ialah suatu usaha seorang Muslim memerangi orang kafir yang tidak terikat satu perjanjian demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dengan kata lain, jihad ini ialah memerangi ataupun usaha memerangi orang-orang kafir. Orang kafir yang macam mana? Jadi ada syarat-syaratnya, ada kategori-kategorinya. Mari kita lihat. Okay, 5.3 Hukum Al-Jihad. Hukum jihad bagi orang Islam, yang pertama fardu kifayah. Ya, ini hukum asas, sebahagian kelompok Islam telah melaksanakannya. Maksudnya mungkin ada sebahagian orang Islam yang telah berperang untuk menegakkan agama Islam, maka sekelompok yang lain tak perlulah semua saya nak pergi berperang. Mungkin sekelompok yang lain pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Okey, baik. Yang kedua, fardu ain. Boleh berlaku sekiranya satu bertemu dengan musuh. Ini one by one ni. Maka kita perlu jihad. Dua, orang kafir memerangi orang Islam dan negerinya. Orang kafir memerangi orang Islam dan negerinya, maka kita perlu mempertahankannya. Tiga, imam atau pemerintah sudah menubuhkan satu kumpulan tentera Muslim untuk keluar berjihad. Ini bila mana kamu terpilih untuk pergi berperang. Katalah kamu dipilih sebagai seorang tentera, maka ketika itu hukumnya ialah fardu ain. Kamu tak boleh lari daripadanya. Wajib kamu meneruskan jihad tersebut. 5.4 Kategori kafir. Hukum jihad ke atas kafir. Ini jenis kafirnya, namanya zimmi. Kafir yang meminta perlindungan Islam untuk melindungi mereka dengan syarat mereka perlu membayar wang perlindungan. Hukumnya ialah tidak boleh diperangi. Ini yang saya sebut tadi. Kategori-kategori kafir, ada yang boleh diperangi dan ada juga yang tidak boleh diperangi. Okey, ini kafir yang pertama namanya kafir zimmi, tak boleh diperangi. Okey, seterusnya. Kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam seperti orang kafir yang berada di negara kita, namanya kafir muahid. Kafir muahid. Tadi zimmi, yang ni muahid pula. Ada perjanjian antara orang Islam dengannya, maka tidak boleh diperangi selagi mereka tidak melanggar perjanjian. Tak boleh. Sebab apa? Ada ikatan kontrak ataupun perjanjian. Seterusnya, musta'min. Kafir pelarian yang lari dari negara Islam untuk mencari perlindungan. Perlu memberi perlindungan dan tidak boleh menyakiti mereka. Ini sama juga. Ini kita anggap seperti orang susah yang memerlukan perlindungan. Wajib untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Itu namanya musta'min. Seterusnya, kafir harbi. Mari kita lihat. Kafir yang memusuhi orang Islam dan pemerintahan Islam. Maka hukumnya tidak boleh diperangi selagi mereka tidak melanggar perjanjian. Mereka memusuhi orang Islam, tetapi ada perjanjian, kita tak boleh perangi mereka selagi mereka tidak melanggar perjanjian. Kemudian berada di dalam negeri mereka. Fardu kifayah memerangi mereka. Ini sekiranya mereka berada di negeri mereka. Hukumnya
fardu kifayah memerangi mereka. Seterusnya, kafir yang telah masuk negara Islam atau sudah menghampiri negara Islam, fardu ain memerangi mereka sama ada perempuan, kanak-kanak atau hamba mengikut kemampuan mereka. Ini cerita bila mana mereka masuk ke dalam negara kita untuk memerangi kita. Jadi mereka dah, kata orang apa, dah memulakan peperangan, maka kita boleh serang mereka semula. Ini beberapa hukum berkenaan dengan kafir harbi. Okey, kita teruskan lagi. 55 syarat jihad. Syarat wajib jihad fi sabilillah ada 7, iaitu 1. Islam. Tidak wajib atas orang kafir atau yang mendapat perlindungan. Ini syarat jihad yang pertama. Kemudian yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Okey, kita tengok lagi. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, lelaki. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, kuasa berperang. Cukup keperluan berperang. Maka bila mana cukup 7 syarat ni, maka wajiblah untuk dia turun berjihad. Okey, baik, seterusnya. 56, keadaan tawanan perang. Ini cerita bila mana dah menang lah. Bila kita dah berjihad, kemudian kita menang dalam peperangan, maka tawanan perang dibahagikan kepada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan tawanannya kanak-kanak perempuan, hamba sahaya, khunsa dan gila. Hukuman dikira sebagai hamba sahaya. Okey, baik, seterusnya. Orang lelaki yang sudah cukup umur, merdeka dan berakal. Hukumannya apa? Atas hakim membuat pilihan yang pertama sama ada dibunuh. Ini cerita orang lelaki. Kenapa perlu dibunuh? Nanti kita tengok. Yang kedua, hamba sahaya. Dijadikan hamba. Perlu melakukan kerja-kerja, buruh kasah dan sebagainya. Adalah kerja untuknya. Kemudian yang ketiga, dibebaskan. Dibebaskan sekiranya mereka sanggup untuk memeluk Islam atau mereka sudah menyedari kesilapan dan kesalahan mereka, maka dibebaskan. Kemudian yang 4, dijadikan tebusan. Apa tebusan? Tebusan ni maksudnya sebagai galang ganti. Maksudnya siapa-siapa yang nak tawanan ni, maka mereka perlu membayar sejumlah wang. Okay, tapi kalau mereka degil sangat, bunuh sajalah tawanan tersebut. Okey, seterusnya. Tawanan adalah kanak-kanak dengan sebab satu, Islam salah satu ibu bapa kanak-kanak tersebut. Dan yang kedua, kanak-kanak yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa di medan perang. 3, kanak-kanak itu adalah laqit yang dijumpai di negara Islam, dikira sebagai Islam. Okey, 3 ciri-ciri kanak-kanak ni, bila mana ia menjadi tahanan perang, maka ia dikira sebagai Islam. Maka perlulah diperlakukan seperti seseorang yang sedang merdeka. Okey, baik, seterusnya. 57, hikmah jihad. Apa hikmahnya? 1, memupuk perasaan cinta kepada agama dan negara. 2, menjaga keselamatan dan maruah agama dan negara. 3, berlaku adil dan amanah. 4, membentuk kesatuan umat Islam. 5, menanam rasa persaudaraan seluruh umat Islam. Ini adalah antara hikmah jihad dan kenapa kita perlu berjihad. Okey, seterusnya. Latihan. 1, tuliskan pengertian jihad dengan betul. Tuliskan penuh dari segi bahasa dan juga istilah. 2, apakah hukum jihad? Ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Tolong jelaskan. 3, nyatakan syarat-syarat jihad dengan betul. Ada 7 tadi. Ada 7, tulis semuanya. 4, tuliskan hikmah jihad dengan betul. Tuliskan semua juga. Ada 5 tadi kan? Okey, baik, saya rasa itu sahaja untuk jenayat darjah 6 hari ini. Macam biasa, jangan lupa tinggalkan nama kamu di dalam ruangan komen ataupun ulasan. Dan kerja saya tolong hantar. Lepas ni dah habis dah
bab jenayat, pelajaran jenayat. Jadi kita akan buat ulang kaji. Minggu depan cuti kan? Okey, jadi naik cuti tu kita akan mulakan ulang kaji. Okey, baik, saya rasa cukup setakat ni dahulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.